Malaysia dijangka mengalami cuaca panas berpanjangan sehingga Ogos susulan musim peralihan monsun. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, keadaan itu dialami semua negeri namun yang paling terkesan adalah negeri utara Semenanjung dan Pantai Timur. Katanya kawasan di utara Semenanjung paling ketara mengalami cuaca panas sebelum dijangka kembali hujan selepas Ogos. Jika sebelum ini, pengusaha sawah padi berhadapan dengan fenomena tanah jelus, berbeza pada musim tuaian kali ini, apabila sawah yang diusahakan mereka terlalu kering sehingga menjejaskan hasil tuaian. Ia juga berpunca daripada kemarau dan masalah sistem pengairan. Kejadian tanah jelus pada musim tuai lepas memaksa lebih 100 petani di sekitar Padang Besar Selatan melewatkan jadual penanaman padi pada awal musim ini. Akibatnya, mereka berdepan kemarau dan sistem pengairan yang tidak stabil sekaligus hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azhar bin Azri. Bersama saya di Berita Tiba-Tiba. Sejak kebelakangan ini, suhu di negara kita semakin meningkat dan dikuatiri negara kita akan menghadapi bencana kemarau dalam jangka masa yang panjang. Bagi mengenali faktor-faktor yang menyebabkan bencana kemarau ini berlaku, saya serahkan kepada rakan penyampai saya, Muhammad Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Muhammad Azwan. Nombor ID pelajar saya ialah 2022486622. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan kemarau daripada aspek manusia dan alam sejadi, alam semula jadi. Dari aspek manusia, yang kita dapat tahu, manusia membuat penebangan hutan secara berleluasa dan menyebabkan banyak pokok yang akan kehilangan habitat flora dan fauna. So akibat daripada pembuatan manusia itu iaitu penebangan pokok, iaitu dapat menyebabkan pemanasan global meningkat. So apabila pemanasan global meningkat, kadar pelepasan karbon dioksida akan meningkat juga. So apabila peningkatan karbon dioksida meningkat dan menyebabkan ia membuatkan satu lapisan di bawah ozon yang memerangkap haba matahari daripada terpancar keluar daripada bumi. So daripada aspek semula jadi, kita dapat melihat daripada kesan El Nino, iaitu angin panas monsun yang dibawa daripada timur ke Malaysia, iaitu di barat, Malaysia di barat dan dibawa daripada timur. So akibat angin itu, peningkatan suhu di Malaysia juga akan makin meningkat dan akan menyebabkan kemarau yang berpanjangan. Selain itu, kadar purata penurunan hujan juga berkurang di Malaysia akibat Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Dan akibat penurunan hujan yang rendah, sumber tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis kerana tiada air dan menyebabkan mereka akan mati serta sumber oksigen yang dibukakan oleh tumbuhan akan berkurang. Lantas akan menyebabkan peningkatan pemanasan global. Selain itu, bagi aspek manusia, kita dapat melihat daripada pembangunan yang pesat di pusat bandar, seperti contoh pembangunan pesat yang menyebabkan mereka menebas pokok sampai tiada pokok di bumi bandar. Dan itulah akibat kenapa suhu di bandar lebih tinggi daripada suhu di kampung. Kita dapat lihat contoh di sana. Itu merupakan salah satu pembangunan bandar, iaitu mereka membuat satu bangunan yang mengakibatkan habitat flora dan fauna akan terjejas. Itu daripada saya, Muhammad Alif bin Muhammad Azwan. Seterusnya saya akan memberikan rancangan ini kepada pemberita. Seterusnya, kita akan membincangkan apakah kesan atau impak daripada bencana kemarau yang berlaku di negara kita. Dipersilakan Muhammad Faisal untuk menerangkannya di lokasi kejadian. Terima kasih Azhar. Saya sekarang berada di salah satu sawah padi di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, Kada di Kota Baru, Kelantan. Sebentar tadi, saya baru sahaja tamat sesi temu bual bersama Encik Muhammad Faizal Mustafa, iaitu pengurus besar Kada. Beliau berkata seluas 7,800 hektar daripada 26,833 hektar tanaman padi terjejas, iaitu sebanyak 30% hasil padi berkurangan yang melibatkan daerah Pasir Putih, Bacak, Pasir Mas, Kota Baru Utara, Kota Baru Selatan, ekoran kemarau yang melanda kawasan itu. Beliau berkata lagi, perkara ini disebabkan oleh semasa musim kemarau, sumber air menjadi terhad serta menyebabkan air di dalam sawah semakin berkurangan dan seterusnya tanah sawah menjadi kering yang menyebabkan pokok padi terbantuk dan buah menjadi hampa. Beliau berkata lagi, perkara ini sangat membimbangkan kerana nasi merupakan makanan ruji bagi sebahagian besar masyarakat di Malaysia. Jika hasil padi terus berkurangan, ini akan menjejaskan pengambilan nutrisi dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh, kemarau memberi impak yang besar kepada masyarakat di negara kita, terutamanya di dalam aspek makanan. Persoalannya,
Apakah peranan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau? Sampai sini sahaja laporan saya pada kali ini. Kita akan kembali ke studio. Bukan pihak kerajaan sahaja yang perlu memainkan peranan, masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam menghadapi bencana ini. Bagi menerangkannya dengan lebih lanjut, apakah peranan masyarakat dalam menghadapi bencana kemarau di Malaysia? Saya serahkan kepada rangkap penyampai saya, Muhammad Hafiz, di lokasi kejadian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Iqbal bin Muhammad Saidi. Sekarang saya berada di tempat kejadian iaitu di sebuah sungai di Kuala Terengganu. Pada waktu itu, paras air di sungai ini di bawah paras normal. Hal ini kerana baru-baru ini negara kita telah mengalami satu fenomena musim panas yang ekstrim dan telah menjejaskan beberapa buah negeri di Malaysia seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan Pulau Pinang. Hal ini dapat menyebabkan kadar penjejatan air lebih tinggi daripada kadar harian. Kita juga sering dengar bahawa beberapa negeri telah mendapat gangguan bekalan sumber air seperti Pulau Pinang. Beberapa langkah yang progresif telah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah tersebut. Buktinya, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah memaklumkan langkah awal telah dilakukan bagi menangani cuaca kemarau dan panas melampau, iaitu Operasi Pembenihan Awal (OPA) yang dilaksanakan di empangan Teluk Bahang dan empangan air hitam di Pulau Pinang pada 2 hingga 4 Mei tahun 2023. Kerajaan telah sedaya upaya untuk membantu masyarakat Malaysia dalam menghadapi masalah ini. Jadi, persoalannya, apakah yang kita perlu lakukan sebagai masyarakat yang prihatin untuk menangani masalah ini? Sebagai seorang masyarakat, kita hendaklah mengawal penggunaan air. Sudah sedia maklum, ketika musim kemarau, sumber air akan menjadi terhad. Segelintir masyarakat tidak mengambil endah dengan membazir air. Sebagai contoh, kita boleh singkatkan waktu mandi daripada kebiasaannya, iaitu sekurang-kurangnya 8 minit atau kurang lebih baik. Seterusnya, kita juga boleh menanam pokok. Hal ini dengan menanam pokok dapat mengelakkan kita daripada menerima cahaya matahari secara langsung dan dalam masa yang sama dapat menyejukkan kawasan tersebut. Hal ini kerana pokok berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari udara yang akhirnya mengurangkan kesan gas rumah hijau di atmosfera yang dapat mengurangkan kesan kemarau. Akhir sekali, kita juga boleh membina infrastruktur penyimpanan air. Hal ini kerana semasa kemarau, kadar purata penurunan hujan berkurangan dan dalam masa yang sama kita dapat memanfaatkan air hujan dengan lebih sistematik. Langkah ini boleh digunakan apabila berlaku masalah kekurangan air di sesuatu tempat dan merupakan langkah jangka masa pendek atau sementara. Oleh itu, saya berharap bahawa masyarakat di Malaysia bersama-sama mengambil peranan dan berusaha bagi mengurangkan impak dan kesan negatif dari kemarau. Bak kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, kita kembali ke studio. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat kita bincangkan tentang isu ini. Tuntasnya, masyarakat di negara kita haruslah memainkan peranan dengan lebih serius dan melakukan sesuatu tindakan dengan lebih matang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.